Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar semua. Okey, saya berharap pelajar-pelajar semua dalam keadaan sihat dan mampu untuk meneruskan sesi pembelajaran kita secara online. Okey, jadi topik ini adalah kesinambungan daripada topik yang sebelum ni. Mungkin sebelum ni kamu dah belajar berkenaan dengan apa nama ni, kuantiti elektronik. Contohnya seperti cas, seperti arus, voltan, kuasa, tenaga dan pengiraan-pengiraan macam mana hukum Ohm. Okey. Jadi pada kali ini saya akan teruskan dengan pengenalan tentang komponen elektronik. Okey. Jadi komponen elektronik, kalau kamu tengok gambar rajah yang saya tunjukkan di hadapan kamu ini adalah beberapa contoh komponen elektronik lah. Beberapa contoh komponen elektronik kecuali yang ni bukan komponen elektroniknya. Harap faham ke tak? Ini sekadar untuk tunjukkan skala sajalah. Besar mana contohnya macam ini kita panggil sebagai kapasitor. Kalau kamu tengok macam tangki air ni, macam bom pun boleh jadi juga. Ini kapasitor. Kita tengok sini sepanjang dia lebih kurang dalam 2 cm. Okey, dan komponen-komponen lain. Mungkin ada komponen yang kamu kenal, mungkin ada komponen yang kamu tak kenal. Kalau tengok sini, yang ni semua pengetahuan ini kita panggil IC saja, Integrated Circuit. Okey, kita ada kapasitor, kita ada kapasitor juga. Kita ada mungkin kita ada perintang, kita ada ni regulator ataupun apa-apa ni, kita ada LED. Macam-macam lagi dah komponen. Misal contoh sebahagian kecil saja, sebenarnya ada banyak lagi komponen elektronik yang ada. Jadi dapatkah kamu berikan nama setiap komponen dalam ni? Saya rasa susah juga lah kan nak bagi nama setiap komponen yang ada dalam ni. Sebab ada sebahagian yang pernah nampak, ada sebahagian tak pernah nampak lah. Jadi kita teruskan lah tentang komponen-komponen elektronik ya. Okey, harap pelajar semua dalam sedia ya. Okey, kalau dalam sedia, sila kita teruskan. Secara umumnya, secara amnya, komponen elektronik kita bahagikan kepada dua kumpulan lah. Maksudnya dalam banyak-banyak komponen elektronik yang ada kat dunia ni, kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan yang besar. Yang mana kumpulan tu kita namakan sebagai komponen pasif dan juga komponen aktif. Okay, ya. Contoh komponen pasif. Komponen pasif ialah komponen yang tidak boleh mengawal aliran arus. So, maksudnya komponen tidak boleh mengawal aliran arus. Maksudnya kalau kita bagi arus, dia jalankan saja. Dia tak mampu mengawal. Contoh komponen pasif ialah induktor, kapasitor dan juga perintang. Ni contohlah, ada contoh-contoh lain tapi ini contoh yang paling common, maksudnya paling kerap yang kita jumpa. Okey, yang kedua kita ada komponen aktif. Komponen aktif ialah komponen yang boleh mengawal aliran arus. Apa dia maksudkan dengan boleh mengawal aliran arus ni ya? Maksudnya dia boleh alirkan arus, dia boleh juga tidak alirkan arus, dia boleh juga, contohnya kalau ada 3 simpang, dia nak alirkan arus ke arah mana. Yang ini kita panggil sebagai komponen aktif. Contohnya kita ada transistor, kita ada LED ataupun diode. Okey, contoh sini diode lah. Diode ni ialah satu komponen aktif yang mana dia boleh mengalirkan elektrik ataupun tidak mengalirkan elektrik bergantung kepada arah aliran arus tersebut. Okay, mungkin kamu dengar awal-awal ni masa macam tak apa-apa nak faham. Tapi cuba fahamkan dua poin utama ni. Maksudnya komponen pasif tidak boleh mengawal aliran arus. Komponen aktif boleh mengawal aliran arus. Kamu kena faham dua kata kunci ni. Pasif dan aktif, kamu boleh bezakan kedua-dua ni. Pasif dan aktif, macam mana kamu boleh. So bila kamu dapat tahu ni, kalau kamu tahu maksud ni, insya-Allah apabila kamu tengok komponen ni, kamu tahu sifat-sifat komponen, kamu boleh
kategorikan dia sebagai aktif ataupun sebagai pasif. Okey, pasif aktif. Senang cerita sebenarnya komponen aktif ni banyak dia dalam komponen semiconductor. Seperti transistor, MOSFET, apa-apa semua tu kita panggil komponen aktif lah. Dia boleh mengawal aliran arus, dan komponen pasif ni contoh 3 benda ni lah yang paling memang 3 benda ni saja. Yang lain-lain tu mungkin ada sensor, sebahagian sensor, push button apa semua tu. Okey, jadi boleh faham tak lah? Dua pasif dan komponen pasif. Jadi kalau faham, kita teruskan ke slide yang seterusnya. Seterusnya kita akan berbicara tentang komponen pasif. So kita akan tengok dulu komponen pasif. Apa itu komponen pasif? Saya bagi contoh dia ada 3 kan. So pada kita ada perintang, kita ada kapasitor dan juga kita ada induktor. Okey, mungkin kamu tak pernah tengok lagi perintang. Perintangnya rupanya macam ni. Tengok gambar kecil sikit lah. Tapi macam ni lah. Perintang. True hole punya perintang. Kadang-kadang ada juga kita sebut sebagai resistor. Dalam bahasa Inggeris kita sebut resistor, perintang. Okey, kapasitor yang bentuk yang paling biasa terjumpa bentuk macam ni lah. Bentuk yang hitam ni. Dan juga bentuk yang jenis macam ada warna oranye apa ni. Okey. Ini kapasitor yang biasa kita jumpa lah. Yang kecil-kecil ni dalam board lah. Contoh dalam papan induk komputer. Okey, yang seterusnya ialah induktor. Induktor ni biasa gergelung. Kita panggil sebagai gergelung wire. Contohnya macam ni lah. Kalau rupa macam ni, kamu tengok, kamu buka papan induk. Contohnya papan induk komputer, kau tengok rupanya itu induktor lah tu. Okey, dia ada satu bahan. Lepas tu dililitkan dengan wire. Okay, setiap komponen perintang kapasitor induktor ni dia ada fungsi-fungsi tersendiri. Kenapa kita perlukan perintang, kenapa kita perlukan kapasitor dan kenapa kita perlukan induktor. Setiap komponen ni dia adalah sifat-sifat dia. Okey. Jadi kita teruskan. Mari kita tengok komponen pertama kita, iaitu perintang. Okey, perintang atau juga disebut sebagai resistor. Ini ya. Kalau tengok gambar lebih jelas lagi. Perintang ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai resistor. Resistor ialah komponen yang memberi rintangan terhadap aliran arus. So maksudnya bila ada satu aliran arus, kita nak hadkan aliran arus tu, kita boleh letak perintang. Sebab perintang dia akan memberi rintangan. So apabila rintangan diberikan, aliran arus tu pun akan secara logiknya dia akan berkurang. Okey. Jadi perintang ni dia ada kaki, 2 kaki, dan kakinya ini tidak berkutub. Maksudnya kamu boleh ubah, boleh kita panggil mana-mana kaki dia nak sambung pun tak apa. Ada setengah komponen dia kaki dia kita panggil sebagai berkutub. Maksudnya bila sini kaki positif, so dia kena bersambung dengan terminal positif sahaja. Kalau kamu terbalik, dia sama ada dia rosak ataupun dita tu tak beroperasi. Tapi bagi perintang, dia tak ada kutub. Bila tak ada kutub ni maksudnya kita boleh sambung mana-mana saja pun tak apa. Okay. Perintang ialah komponen yang menghasilkan voltan susut. Maksudnya apabila ada voltan, lalu contohnya kalau contoh ni sebagai contoh sahaja. Contohnya apabila ada voltan sini kita panggil 5 volt. Apabila voltan 5 volt ni dia lalu perintang. So dia lalu arah sini arah sini. Okey. Apabila voltan 5 volt lalu perintang, voltan keluaran sini berbanding dengan ground ataupun bumi akan berkurang. Dia tak akan lebih. Dia akan berkurang. Sama ada 5, sama ada boleh jadi 5 something ataupun itu jadi 4 lah. Senang bagi nampak kurang sikit lah. So dia akan berkurang. Dia tak akan lebih dan tidak akan sama sebab dia lalu perintang. Perintang dia akan memberikan susut voltan. Okey, dan seterusnya nilai kerintangan. Maksudnya nilai kerintangan diukur dalam unit ohm. Okey, contoh kalau kamu ukur berat, kamu ukur berat dalam unit gram.
Kalau kamu ukur jarak, jarak diukur dalam unit meter. Suhu biasa kalau kat Malaysia ni diukur dalam unit darjah Celsius. Tapi untuk nilai rintangan, kita ukur dalam unit ohm. Okey, ohm lah. Jadi simbol dia macam yang saya ada dekat slide ni lah. Simbol dia, ini simbol ohm lah. Jadi, kalau kamu nak tulis apa-apa nilai rintangan, pastikan ingat simbol ni. Okey, dalam slide ni ditulis dua jenis perintang yang biasa digunakan. Okey, perintang kita boleh bagi pula perintang ni kepada dua. Sebenarnya kalau betul-betulnya kita boleh bagi kepada tiga lah. Tapi kita tengok dua dulu. Okey, dia boleh dibahagikan kepada dua. Satu, perintang tetap. Perintang tetap ni macam nama lah, tetap. Maksudnya perintang tu nilai ohm dia tidak berubah. Kalau ohm dia 100 ohm je lah. Dia tak berubah. Dan kedua, kita ada perintang boleh laras. Okey, perintang boleh laras ni ialah satu perintang yang kita boleh ubah dia punya rintangannya. Jadi kalau contohnya kita ada perintang boleh laras, kita nak ubah. Sekarang kita nak pakai 5 ohm. Boleh kita ubah jadi 5 ohm. Mungkin esok dia jadikan sebagai 10 ohm, kita boleh ubah jadi 10 ohm. Dia boleh berubah. Tapi kalau perintah tetap ni, kalau kita beli 100 ohm, 100 ohm je lah. Jadi kalau kita nak pakai 200 ohm kata itu, kita kena beli perintah lain 200 ohm lah. Tak boleh ubah dah. Okay, jadi kita tengok slide yang seterusnya. Kalau kamu rasa berat sikit, kamu boleh pause sekejap. Lepas tu kamu boleh cuba hadamkan ataupun kalau nak ulang balik, dengar pun tak apa. Okay, tapi sebab saya buat video, saya akan teruskan je lah. Kamu boleh pause bila-bila masa saja kamu nak. Okey, sini perintah. Biasanya dalam elektronik ni kita analogikan arus elektronik ni semacam arus air lah. Okey, contohnya sini kita ada satu pipe, kita alirkan ni air dan yang ini ialah wire lah. Okey, kita analogikan wire ni sebagai satu pipe air. Okey, dalam keadaan biasa wire atau boleh alirkan arus. Dia boleh alirkan arus. Sama dengan pipe air ni, kita boleh alirkan arus. Tapi apabila kita letak perintang di sini, analogi dia macam pipe ni, kita sempitkan dia punya laluan air tu. So, apabila kita sempitkan laluan air, dengan kata lain, air yang mengalir sini pun akan berkurang. So, apabila berkurang, dia ada tekanan di sini. Dia ada tekanan kat sini. Tekanan ni kita anggap sebagai voltan. Dalam elektrik kita panggil sebagai voltan, tekanan. Jadi, apabila kita letak perintah, maksudnya arus tu akan berkurang dan ada voltan di perintah tu sendiri. Okey, boleh faham. Jadi, kita tengok seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, jadi perintah biasanya kita nak tahu perintah, kita menggunakan satu hukum. Kita panggil sebagai hukum ohm. Hukum ohm lah. Jadi ohm ni ialah satu nama orang lah. Ini nama orang lah, hukum ohm. Jadi kita ambil hukum ni sebenarnya nama orang ni. Jadi ohm mengatakan rintangan ialah voltan bahagi dengan arus. Okey. Voltan, rintangan ialah voltan bahagikan dengan arus. Jadi kita tengok contoh sini. Kita ada satu liter yang ringkas. Jadi liter ringkas mesti ada voltan, arus dan juga rintangan. Jadi kita tengok macam mana nak cara dapat rintangan sini. Okey, dikatakan ni simbol bagi bateri ya. Okey, dikatakan satu liter dengan voltannya 2, arus yang mengalirnya ialah 4 ampere. Jadi soalannya berapakah rintangan di sini? Jadi kita tengok menggunakan rumus ni, rintangan ialah voltan bahagikan dengan arus. Jadi kita dah bahagilah voltan sekarang ialah 2. Kita akan bahagikan dengan arus ialah 4. Jadi kita akan dapat 1/2. Ataupun kita juga boleh tulis 0.5
Okey, apa unit dia? Kita panggil ohm. So, unit ni jangan dilupakan, ohm. 0.5 ohm ataupun 1/2 ohm. Okey, senang je kan? Dia tahulah perintangan ialah voltan bahagikan dengan arus. Jadi kamu kadang-kadang tertanya, apa gunanya perintang di dalam 1 litar? Okey, jadi slide seterusnya ada menerangkan tentang perkara tersebut. Okey, contoh kita ada satu bateri. Bateri ini bervoltan 9 volt. Dan kita ada satu LED. LED ialah satu, kita panggil sebagai lampu lah. Biasa kita sebut lampu, tapi sebenarnya nama sebetulnya LED, Light Emitting Diode. Okey, LED ni dia perlukan arus maksimum 30 milliampere. Jadi kalau apa jadi kalau kita bagi lebih daripada nilai maksimum yang diperlukan? Jawapannya ialah apabila kita sambung je macam ni, contohnya warna hitam terus sambung, LED ni akan menyala sekejap dan terus terbakar. Sebab apa terbakar? Sebab arus yang dialihkan berlebihan. Sebab bateri dia boleh keluarkan arus yang tinggi ya. Jadi kalau kita letak sini macam ni, maksudnya apa yang bateri dia boleh keluarkan arus, dia akan lalu dekat LED ni, dan LED ni kalau lebih daripada 30 dia akan terbakar. So di sini dia LED kalau kita sambung terus dia akan terbakar lah. Jadi macam mana cara nak kurangkan arus yang mengalir pada LED ni? Caranya ialah kita akan mestilah satu alat yang boleh menghadkan aliran arus. Macam saya terang tadi dalam slide sebelum ni, komponen yang boleh menghadkan aliran arus ialah perintang. Jadi kita boleh letak perintang di sini. Ya, hook. Okey. Okey, contohnya ni perintang kan, nampak buruk sih saya pakai mouse lukis ni. Okey, kita dah tahu dah kita letak perintang. Jadi sekarang berapa nilai yang sesuai untuk kita letak perintang ni? Okey, hukum ohm ada menyatakan nilai rintangan ialah R sama dengan voltan bahagikan dengan arus. Okey. Jadi maksimum yang boleh diterima oleh LED ni ialah 30 milliampere. Jadi kita boleh tulis 9, voltannya adalah 9, arusnya ialah 30 milliampere. Jadi kita tukarkan kepada nombor, maksudnya kita akan dapat 0.03 voltan arus. 9 volt 0.03 ampere. Okey, jadi ambil kalkulator, tekan, kita akan dapat 300. Okey, 300 apa? Unit dia mestilah ohm. 300 ohm. Maksudnya voltan di arus yang mengalir, kalau kita letak perintang 300 ohm, arus yang mengalir sini akan lebih kurang 30 milliampere. Okey, so ini salah satulah daripada fungsi perintang di dalam litar. Sebab kadang-kadang ada komponen yang tidak boleh arus tinggi sangat, jadi kita kena hadkan arus tu. Okey, jadi saya teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, macam saya bagi tahu tadi, ada 3 kategori perintang sebenarnya. Satu, perintang tetap, macam saya dah terangkan tadi, perintang tetap satu. Yang kedua, perintang boleh laras. Yang ketiga ialah perintang yang mana rintangan dia bergantung kepada keadaan. Okey, contohnya macam termistor ni. Termistor ialah satu, kita panggil sebenarnya suhu. Maksudnya rintangan termistor ni akan berubah mengikut suhu. Okey, kalau kamu waktu panas mungkin rintangan dia lain. Kalau pergi tempat sejuk, rintangan dia lain. Jadi rintangan dia berubah mengikut keadaan. Kalau macam perintang boleh laras ni, rintangan berubah mengikut yang kita tetapkan. Kalau kita pusing ke arah mana sikit, rintangan berubah lah. Tapi kalau ni dia akan mengikut keadaan. Kalau macam fotoresistor ni pula, dia berubah mengikut foto. Foto ni cahaya lah. Jadi kalau gelap, rintangan dia lain. Kalau terang, rintangan dia akan jadi lain.
Satu kita barometer, rintangan yang berubah mengikut voltan. Magneto, rintangan yang berubah mengikut medan magnet. Itulah. Jadi ada secara umum ada dua lah kan, rintangan yang tetap dan perintang yang berubah. So perintang yang berubah ni pula ada, kita boleh ikut keadaan lah. Perintang berubah sama ada kita ubah sendiri ataupun berubah mengikut keadaan, mengikut keadaan lah, environment lah. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Okay, perintang ada beberapa jenis lah. Kalau kamu tengok sini kita ada wire wound perintang, ni wire perintang lah. Wire wound, kita ada carbon composition. Maksudnya carbon composition ni binaan dalaman. Kalau kamu kepak perintang ni patahkan dalam tu ialah carbon composition. Dan kita ada juga carbon film, binaan dalaman ni carbon film, metal film. Tengok warna berbeza. Kalau carbon hitam ni, kalau metal film biru, ni metal oxide film dalaman. Ini foil ni macam ada gulungan wire. Tapi untuk biasanya dalam lab kamu buat di institut ni, yang paling common ataupun yang paling biasa kamu gunakan dua jenis perintang ni lah. Biasalah. Okay, kita akan guna dua jenis perintang ni lah. Yang lain-lain ni sekadar untuk pengetahuan lah. Okay, jadi saya teruskan slide yang seterusnya. Okay, kebiasaannya dalam elektronik, kita bila kita buat satu skematik ni satu litar lah. Litar rajah litar. Kalau nak lukis simbol ni susah sebenarnya. Okay, jadi kita akan wakilkan perintang ni dengan satu simbol. Contohnya perintang tetap lah. Perintang tetap kita akan wakilkan sama ada simbol ni ataupun simbol ni. Ni standard lah. Kalau bergerigi ni standard daripada US lah. Kalau yang ni kotak ni standard UK ataupun Europe lah. Ini tak salah lah, kamu boleh pilih lah mana-mana yang kamu rasa. Kalau kat Malaysia ni, kamu boleh pilih lah mana-mana yang kamu rasa serasi dengan kamu lah. Ada orang dia suka buat zigzag ni, ada orang suka lukis dia ni. Kalau saya suka lukis yang bergerigi macam ni lah. Okay, jadi untuk perintang boleh laras, dia beza dia dengan ni, dia ada anak panah lah. Anak panah. Kalau ada anak panah dekat perintang ni, dipanggil perintang boleh laras lah. Anak panah tak kisahlah. Jadi sengit macam ni ke, tegak ke, yang penting bila ada simbol perintang dan anak panah, tu ialah perintang boleh laras. Contohnya kalau saya lukis macam ni. Okay, kalau ada anak panah, ada je anak panah, maksudnya ni perintang boleh laras. Okay. Okay, dan seterusnya. Okay, jadi untuk kamu rasa tengok slide ni, mungkin bila kamu rasa, kamu rasa berat sangat ni, kamu boleh pause sekejap. Boleh rehat sekejap. Dan bila dah rasa tenang, balik. Jangan pause terus tak datang balik. Kamu pause, lepas tu terus sambung balik ya. Okey. Jadi perintang. Kalau kamu tengok perintang tadi, mungkin ada pelajar-pelajar tertanya-tanya, apa gunanya jalur-jalur warna pada perintang ni? Kenapa ada warna-warna berbeza? So, jawapannya adalah jalur ini menunjukkan nilai bagi perintang tersebut. Okey. Jadi saya akan tunjukkan cara macam mana kamu nak tahu nilai perintang berdasarkan jalur-jalur warna ini. Okay, kadang-kadang perintang, contohnya perintang ni dia ada 4 jalur. Ada juga perintang yang ada 5 jalur. So, sebenarnya kaedah nak baca dia sama saja. Pertama sekali, kamu kena kenal pasti mana jalur pertama, mana jalur yang terakhir. Jadi, kalau kamu tengok sini, kalau ada jarak sini. Okay, ada jarak sini ya. So, bila ada jarak sini, yang ni kita panggil, ada jarak sini ya. Okay, bila ada jarak sini, kita panggil yang ni jalur yang terakhir. So, yang ni yang pertama. Jadi, kaedah nak baca senang saja. Kamu tengok jalur pertama warna hijau. Hijau maksudnya 5 lah. Jadi, kamu tulis 5. Okay, tengok jalur kedua pula warna biru. Biru 6. Jadi, kamu tulis 6. Okey, dan seterusnya. Jalur yang kedua terakhir. So, maksudnya ini jalur yang terakhir. Yang ni jalur yang kedua terakhir lah, kuningnya. So, jalur yang kedua terakhir ni bermaksudnya lah dia punya pendarab.
pendarab. So pendarab ni maksudnya berapa bilangan kosong. Contohnya kuning. Kuning sekarang nilainya ialah 4. Okey. 4. So nilai kuning 4 So maksudnya 4 kosong. Jadi kita letak 4 kosong. 1 kosong, 2 kosong, 3 kosong, 4 kosong. So jawapannya jadi macam ni. Tu jalur terakhir. Jalur terakhir biasa ialah toleran. Toleran ni plus minus lah. Okey. Kalau kita buat perintah tak tepat nilai dia tak boleh nak buat tepat. Mesti dia ada plus minus. Okey. So jawapannya 560,000 ohm. Plus minus. Warna emas ni warna emas warna emas 5%. 5%. Tulis macam ni. Okey, ataupun kamu boleh ringkas macam ni 560,000 macam panjang kan. Kamu boleh potong 3 sini. 3 ni kamu boleh potong. 3 kosong ni. So 3 kosong ni kamu gantikan dengan K. Okey, so maksudnya kita boleh tulis 560 kilo ohm. Plus minus 5%. So macam itulah. Okey, jadi saya tunjuk pula macam mana nak tengok, nak baca perintah yang ada 5 jalur. Sebenarnya sama sahaja dengan kaedah yang 4 jalur ni. Kamu kena kenal pasti pertama sekali jalur pertama dan jalur yang terakhir. So kalau kamu tengok sini jarak So ada jarak sini. So bila ada jarak sini maksudnya yang ni ialah jalur yang terakhir. Yang ni jalur yang terakhir . So ini ialah jalur yang pertama. Jadi kita tengok jalur yang pertama warna merah. Warna merah ialah 2. Okey, yang jalur kedua warna oranye. Oranye ialah 3. Okey, seterusnya warna ungu, violet. Violet ialah 7. Okey, jalur yang kedua sebelum terakhir ni, yang terakhir ni sebelum terakhir. Sebelum terakhir semestinya ialah jalur pendarab ataupun jalur yang ni jalur yang kedua sebelum terakhir ni ia mestilah jalur multiplier. Okey, di sini bilangan kosong. Saya tak bilangan kosong lah. So di sini tu warna hitam. So hitam ialah kosong. So bilangan kosong ialah kosong. Dengan kata lain bilangan kosong tu tiada lah. Jadi saya tak payah tulislah bilangan kosong kat sini. Okey. Jadi kita tulis 237 ohm. Lepas tu yang terakhir ialah dia punya toleran. Jadi kita tulis plus minus. Toleran dia ialah warna koko, warna brown. 1%. 1%. So dapatlah jawapannya 237 ohm. Plus minus 1%. Okey, ini sekarang ialah latihan untuk kamu buatlah macam mana nak membaca nilai perintah. Jadi mungkin kamu boleh tengok kaedah yang sama macam saya tunjukkan tadi. Okey, pertama sekali saya kata tadi kena kenal pasti mana jalur pertama dan mana jalur yang terakhir. Kalau kamu tengok di gambar rajah yang saya tunjuk ni, sini dia ada jarak berbeza dengan yang lain. So bila ada jarak je kita boleh secara automatik ni kita boleh kenal pasti yang last kali ini jalur yang terakhir. Yang ini adalah jalur yang pertama. Okey. Okey, jadi mari kita cuba sama-sama. Okey, so ini 3 warna oranye, 3. Oranye lagi 3. So ini warna koko, brown. Brown ialah 1. Jadi yang terakhir, ni yang kedua terakhir. So yang kedua terakhir ni biasanya kita adalah multiplier, pendarab. So ini koko 1. So maksudnya ada 1 kosong.
So kita letaklah 010 ohm plus minus warna emas lah. So emas akan jadi 5%. Okey. Jadi yang satu lagi saya tinggalkan kepada kamu untuk cuba sendiri latihan ni. Sebenarnya kalau kamu buka dalam website dia ada banyaklah website dia yang boleh kamu hanya masukkan warna jalur, dia boleh bagi tahu berapakah rintangan untuk perintang ni. Jadi kamu boleh cuba dulu jawab dan kamu cari di website. Lepas tu try bandingkan jawapan kamu buat dengan jawapan yang ada di website tu. Biasanya saya guna website resistor.com macam tu. Dia boleh tahulah dia boleh masukkan warna dan dia boleh tahu nilai perintang tu daripada warnanya. Okey, dan seterusnya tengok perintang jenis lain pula. Okey, tadi kamu tengok perintang tadi ada kaki-kaki kan. Yang tu kita panggil through hole resistor. Okey, sekarang saya nak tunjuk kamu perintang SMD. Ini surface mount resistor. Ini semua resistor ni. Okay, surface mount resistor, perintang tu dia tak tunjukkan warna. Dia tunjukkan nilai. So sebenarnya lebih senang ni, so kamu tak perlu ingat warna, kamu just terus baca daripada nilai ni. Contohnya macam 2, 2, 3 ni maksudnya. 2, tak 2, 3 ni dah mewakili bilangan kosong. So kita tak 1, 0, 2, 0, 3, 0. So dia akan jadi macam ni. Jadi jawapan dia ohm. So samalah. Kalau 4.4 ni maksudnya 4, R ni 4.7 ohm. Kosong ni maksudnya 0 ohm lah. So kalau macam ni pula ada 4 jalur ni, ada 4 angka ni macam 820, 820. So yang last kali ni ialah bilangan kosong. So kita tak 10, 20 ohm. So dia akan jadi macam ni ya. Okey. So untuk perintang itu sahajalah. Jadi video seterusnya saya akan sambungkan dengan pemuat. Saya harap-harap kamu boleh faham lah. Kalau rasa kurang faham boleh ulang balik tengok video yang saya berikan ini. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.